Okey, jom. Kita nak sambung yang minggu lepas. Minggu lepas kalau ikut sampai kat sini ni. Nak buat pengiraan sikit sambungan kita. Kalau ikut kita sampai ke nombor D, huruf D ni. 2,400 gram. Gram kepada kg. Gram kepada kg. Gram kepada kg senang je kot. Gram kepada kg. Okey, gram kepada kg. Gram kat sini. Gram sini, kg kita dekat sini. Kg kita sini. Dia adalah 30 ada. 30. Ke kiri. 3 ke kiri. 1, 2, 3. So, jawapannya adalah 24 kg. Senang je. Okey, ammeter. Milliammeter. Milliammeter, dia nak ammeter kepada milli. Ammeter dekat tengah. Mana milli? Milli dekat bawah ya. Milli dekat sini. Negatif 3. 3 ke kanan. 3 ketul. 1, 2, 3. So, nombor 6 lah. Sini 6. Macam tu lah caranya. Macam tu lah ya. Okey, kita nak masuk 1.4. Okey, 1.4 ni adalah penggunaan alat pengukur, iaitu namanya kejituan, kepersisan, kepekaan dan juga ralat. Ralat kalau ingat lagi, kita ada ralat sifar, ralat parallax kalau korang ingat lagi. Okey, kejituan, kepersisan, kepekaan. Okey, untuk tujuan pengukuran alat pengukur yang beza diperlukan untuk mengambil data dalam satu eksperimen. Kita perlu memastikan alat pengukur yang betul untuk mengukur dengan persis. Persis dan G2. Persis dan G2. Apa maksud persis, apa maksud G2? Kita cerita sikit. Apa maksud persis dan G2? Okey, kata let's say lah kalau kita ada satu board yang kita dart tu. Korang pernah main dart tak? Okey. Katakanlah kalau kita kena kita baling kena kat sini je. Ini namanya adalah persis. Tapi tak G2. G2 yang tengah-tengah. Okey, yang kedua. Dia persis, dia macam dia dekat sama je kan. Dia persis tapi tak G2. Okey, katakanlah kalau kita ada yang kedua. Okey, yang kedua. Kita ada bersepah sikit. Dia dah menghampiri tengah. Ini namanya G2 tapi tak persis. Yang ni persis tapi tak G2. Faham tak? Yang kita nak adalah persis dan G2. Kat mana? Dekat tengah-tengah tu. Jadi kalau kita tembak, kita nak semua kat tengah ni. Kalau macam ni, dia persis. Maksudnya dia konsisten tempat yang sama. Dan dia G2. Mengena sasaran. Jadi G2 tu kena sasaran. Persis tu tempat yang sama. Okay, faham tak? Masuk persis dan G2. Boleh? Okey ke? Cikgu move ya. Okey, penggunaan alat pengukur yang betul. Okey, mengukur panjang. Okey, panjang ialah jarak di antara dua titik menggunakan unit SI. Panjang ialah unitnya kita gunakan meter. Panjang juga boleh ukur dalam milimeter, mm, sentimeter dan juga kilometer. Semasa mengukur pembaris, mata pemerhati hendaklah berserenjang. Berserenjang perpendikular. Ni, mata berserenjang. Dengan pensel tu. Matanya tengah-tengah tu. Okey, untuk mengelakkan ralat. Ralat ni salahan lah. Ralat parallax. Ralat parallax ni adalah kesalahan persekitaran. Bukan kesalahan alat tu. Kalau kesalahan alat tu namanya ralat sifar. Kesalahan selain daripada alat namanya kesalahan parallax. Okey, ralat parallax wujud disebabkan kedudukan mata. Jadi, bukan alat tu yang rosak, tapi mata kita yang salah. Namanya ralat parallax.
Okey. Sampai sini okey tak guys? Boleh terima? Okey, kita teruskan lagi ya. Menyukat jisim. Okey, jisim suatu objek ialah kuantiti jirim. Kuantiti jirim yang terkandung dalam unit SI-nya bagi jisim ialah kilogram. kg. Kilogram tu unit SI dia, unit dalam pengiraan. Kalau panjang tadi meter. Okey, masa pula ialah kita guna saat dalam pengiraan. Okey, boleh. Suhu pula ialah darjah kepanasan. Bagi suatu suhu kita guna adalah, siapa ingat lagi? Kita guna adalah Kelvin. Kita tak guna Fahrenheit. Fahrenheit pula, Celsius. Kita guna Kelvin untuk pengiraan. Okey, walau bagaimanapun biasanya kita guna darjah Celsius lah. Darjah Celsius. Okey, biasanya digunakan dalam unit ukuran suatu kehidupan kita. So kita guna darjah Celsius. Okey, jadi itulah. Jadi ingat unit-unit asas kita. Sekolah Menengah Agama Putrajaya. Ingat akronim kita ni. Sekolah Menengah Agama Putrajaya. Ingatlah akronim kita ni. Okey, kita nak masuk muka surat yang berikutnya. Muka surat 10. Kat sini ada termometer ni guys. Termometer ni untuk makmal. Ini untuk klinik. Jadi jangan kita bertukar pula. Tengok makmal ni yang pada suhu badan ni lebih G2 0.18. 0.1. Yang ni satu saja. Jadi termometer klinik lebih G2. Okey, menyuka arus elektrik. Okey, menyuka arus elektrik kita gunakan ammeter. Ni namanya ammeter. Alat ni namanya ammeter. Okey, namanya adalah meter. Digunakan untuk menyuka arus elektrik dalam suatu liter. Okey, ini namanya ralat sifar. Kenapa? Ralat sifar positif. Kerana dia tak habis, dia masih lagi berada dalam keadaan positif. Ini namanya ralat sifar negatif kerana dia melepasi negatif. Okey, ralat sifar ni disebabkan oleh alat tu yang bermasalah. Alat yang problem ya. Ralat sifar. Okey, kalau disebut ralat parallax tadi disebabkan oleh persekitaran yang bermasalah. Okey. Untuk mengelakkan ralat parallax ya, bukan ralat sifar, ralat parallax. Jadi ammeter ni dekat bawah dia letak cermin. Cermin supaya mata kita nampak, cermin tu akan pantulkan balik garisan hitam tu. Jadi cermin tu untuk tujuan apa? Tujuannya adalah untuk anti parallax. So dia akan mengelakkan ralat parallax. Ralat mata kita tu salah. Jadi kat bawah tu dia letak cermin. Macam tu ya. Cermin anti parallax namanya. Okey, jom. Menyukat isi padu pun sama. Kita tengok meniskus kita. Kalau boleh kita tengok meniskus kita yang paling bawah. Meniskus yang paling bawah, yang paling tengah-tengah tu lah. 90 darjah ya. Meniskus yang paling bawah tu. Okey. Silinder penyukat digunakan untuk menyukat isi padu air. Silinder penyukat digunakan untuk menyukat isi padu air. Apa pasal cikgu punya internet tiba-tiba hilang ni? Internet korang okey tak? Internet cikgu tiba-tiba hilang pula. Internet orang okey Boleh? Kenapa internet cikgu tak ada pula ni? Internet cikgu macam problem sikit. Internet korang okey ke? Boleh dengar cikgu? Boleh dengar suara cikgu
Boleh Aisyah itulah. Okey, lagi. Isi padu air. So, isi padu air, dia adalah berserenjang juga. Mata kita hendaklah berserenjang. So, mata kita hendaklah berserenjang dengan skala bacaan. Macam tadi jugalah. Okey, penggunaan alat pengguna jitu. Okey, ini adalah penggunaan angkut vernier. Kita dah belajar juga sebelum ni. So, angkut vernier digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter. Luar diameter dan juga kedalaman sesuatu objek lah. Bahagian terkecil bacaan angkut vernier ialah 0.01 cm ataupun 0.1 mm. Oleh itu angkut vernier lebih jitu berbanding dengan pembaris. Nak compare dengan pembaris, dia lagi jitu. Hanya dapat mengukur bacaan sehingga pembaris 0.1 cm ataupun 1 mm. Sini nampaknya vernier lagi padu lah. Lagi jitu dia. Okey, ni contoh angkut vernier yang kita buat baru ni. Korang dah ingat ke lupa lagi ni bacaan dia? Ingat lagi tak? Mula-mula kita baca yang atas. Lepas tu baru baca yang bawah. Okey, Arisha ingat lagi tak Arisha ni? Ke dah lupa dah? Zaki ingat lagi tak Zaki? Ke lupa juga Zaki? Nanti kita test tengok. Ingat lagi tak ni? Okey, untuk mendapatkan bacaan sebenar alat sifar perlu diambil kira. Bacaan sebenar. Bacaan sebenar sama dengan bacaan angkut vernier. Tolak dengan ralat sifar. Jika ada ya. Jika ada, tolak dengan ralat sifar. Okey, itulah maksudnya. Korang ingat lagi tak ni guna ni? Penggunaan alat-alat ni? Ke dah lupa dah? Arisha ingat lagi tak Arisha? Macam mana nak kira ni angkut vernier? Amal ingat lagi? Amal ingat lagi ke? Okey, jom. Kita masuk pula tolak skru mikrometer. Okey, tolak skru mikrometer digunakan untuk mengukur ketebalan juga dan juga diameter objek. Ya. Meter objek. Kecil seperti kertas, rambut dan lain. Bahagian terkecil bacaan tolak skru meter ialah 0.001 cm ataupun 0.01 mm. Dia lagi kecil lah. Lagi kecil. Jadi kat sini kalau ikut tadi pembaris ada 1 mm. Angkut vernier 0.1 mm. Tolak skru meter 0.01 mm. Jadi lagi power dia. Lagi padu kita punya tolak skru meter ni. Okey, ni adalah bacaan dia. So yang pertama ni namanya utama, yang utama. Ini namanya yang kedua lah. Okey, ni cara bacaan. Pun kita dah belajar sebelum ni. Cara bacaan dia. Okey, cikgu rasa nak buat sikit lah bacaan dia guys. Sekejap, cikgu cari sekejap. Kat mana ya cikgu letak? Ada tak? Sekejap cikgu cari sekejap. Ada tak? Kalau ada, kita buat sekejap. Kat mana ya? Ni ke? Ni kot. Jom tengok.
Ini ke kan? Betul tak? Inilah. Okey ini. Ni bahan lama juga ambil. Korang ingat lagi tak ni guna macam mana? Siapa ingat lagi? Amar ingat lagi tak, Amar? Kalau ingat lagi, power lah. Ingat, Amar? Boleh ke? Ke dah lupa dah? Zaki ingat Zaki? Lupa juga. Satu, dua, tiga. Zaki dah lupa lah. Alamak, Zaki pun lupa juga ya. Aisyah ingat lagi tak? Amal lupa-lupa juga. Lupa ni kena buat langkah kaji sikit sebelum korang masuk sekolah. Nanti kesian pula nak belajar ulang-ulang kan. Aisyah pun lupa Okay, jom kita buat sikit supaya nanti masuk sekolah kita ingat. Okey, caranya adalah cara pertama, mula-mula kita bacakan skala utama dia. Okey, cuba tengok yang pertama kita besarkan sikit. Okey, apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita tengok yang mula-mula tengok apa? Siapa tahu? Untuk angkut vernier ni, angkut vernier tahu angkut vernier ni. Okey, mula-mula kalau kita tengok sini, kita tengok bacaan yang bertindih dulu. Okey, sebelum yang bertindih tu tengok ni, mula-mula tengok yang kosong belakang ni. Yang kosong belakang tu. Okey, yang kosong belakang tu. Okey. Kat sini kita tengok yang kosong belakang tu. Ni kan, ni penanda kita. Jadi bacaan kita bermula kat sini, di atas. Kita kena baca yang utama dulu. Ni yang utama kita. Bawah ni namanya vernier. Jadi nak baca yang utama tu mesti tengok yang bawah ni mesti sebelum kosong jadi. Dia macam tu. Okey, agak-agaknya berapakah tu? 8 perpuluhan berapa tu? Ini 10. Ni kalau ikut 8 point berapa tu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 8 kat sini lah. Okey, kalau ikut 8 kat sini. Jadi bacaan kat sini ni dia adalah 8.2. 8.2. Sebab satu ketul tu 2. Okey. Lepas tu kita cari yang bertindih ni. Cari yang bertindih. Yang bertindih tu berapa? Yang bertindih tu berapa tu? Itu bertindih kan? Ke ada lagi? Kan? Sekejap tengok ada ke tak? Oh, suka. Alamak. Sorry. Salah bagi explanation pula. Allahu Akbar. Sini 9.5. Okey. Dia satu ni seketul. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi ni 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. Jadi yang panjang ni 9.5. Jadi kalau kat sini kalau ikut 8.9, 8.8, 8.7, 8.6 lah. Okey, kat sini 8.6. Jadi sini 8.6. Okey. Yang utamanya 8.6. Okey, lepas tu tengok yang bawah ni, tengok yang ni, yang berstraight ni. Untuk bacaan bawah tengok yang ini. Ini adalah 1, 2. 2. 2 maksudnya 2 tambah kosong belakang depan. Sebab vernier tu mesti dia mm tau. Ingat mm tadi vernier? Okey, 0.02 mm. Jadi oleh itu kita tambah 2 ni. Dia akan jadi 8.62. 0.02 mm. Betul lah.
Okey, kita buat satu lagi. Okey, dekat sini kali kod berapa depan dia? Ni yang mula-mula kan? Okey, depan ni. Kosong. Okey, kosong. Okey, yang bawahnya dia bersilang tak? Mana bersilang ni bersilang. Berapa ni? Berapa ni guys? Bawahnya. 6 kan? Letak kosong depan. Jadi nilainya lah 0.06 cm. Faham tak? Dah okey belum? Ambil yang utama, lepas tu baru baca yang vernier. Okey, boleh? Okey, cuba try nombor 3. Okey, nombor 3 berapa atasnya guys? Berapa atasnya? Jadi 6.5 sini. Jadi kalau sebelumnya 6.4 lah kan. Yang utama 6.4. Yang selari ni, selari. Berapa yang selari tu? Kalau awak perasan. 0. berapa tu? 1, 2, 3. Jadi dia adalah yang ketiga. 0, 0. Okey. Okey, Amar, boleh ke Amar? Dah ingat belum? Zaki, okey Zaki? Dah boleh ke? Okey, cuba kita test sikit tengok. Cuba kita test. Ini ni depan kan? Jadi baca kat sini. Okey, yang depan dia adalah 1.00. Okey, yang belakang ni berapa? Ke Arisha, berapa Arisha? Yang bawahnya. Berapa bawahnya tu? 5. Lepas 5. Lepas 5 apa? Nombor apa? Lepas 5 nombor 6. Jadi letak kosong depannya. Ya, 2 1.06 cm. Senang je. Okey, boleh Zaki? Zaki okey Zaki? Kita test sikit Zaki, tengok. Zaki boleh buat tak? Okey Zaki, ni utama berapa? Mana bersilang ni? Yang ni bersilang. Ni bawahnya. Okey. Cuba Zaki tu komen berapa jawapannya. Berapa jawapan Zaki? Arisha ke nak cuba? Cuba Arisha. Berapa Arisha punya jawapan? Try tengok. Bagi jawapan terus je. Nombor 5. Tengah ni 5.5. Berapa kat sini? Tak dapat. Berapa tu? 5.4, 5.3. Jadi sini 5.3. Okey, bawahnya apa bawahnya? Bawahnya start dari bawah lah. 1. Jadi 5.3 tambah 0.01. Dah.
Dah okey ke ni guys? Nanti kat sekolah kan pening pula awak. Okey, apa yang pertama ni? Bantu cikgu guys. Korang bantu, korang dapat. Korang tak bantu, tak dapat apa-apa nanti. Apa yang depan ni? Ama? Dapat Ama? Berapa bacaan atas? Korang tak jawab, cikgu tak tahu korang boleh buat tak. Hmm? 0.4 ni 3.9, ni 3.8 lah. 3.80. Okey. Bersilang. 1, 2, 3. 0.03. Okey. Tak apalah. Kita sambung lain-lain ya. Okey, kita masuk ini. Okey, jom. Okey, yang ini namanya adalah tolok mikrometer. Okey, tolok mikrometer. Jom kita buat ini. So, tolok mikrometer dia lebih jitu sikit. Okey. Okey. Okey, ini cara yang betul tengok ya. Okey, ralat sifar tolak mikrometer ditentukan apabila rahan tolak skrumeter ditutup. Okey, rahannya ditutup. Maksudnya kita punya rahang ni nak ditutup lah. Rahang ditutup baru boleh ukur. Okey, baru boleh ukur. Okey, next. Untuk mendapatkan bacaan tolak skrumeter, ralat sifar perlulah diambil kira. Okey, ini adalah tepat dan juga jitu. Okey. Tepat dan jitu. Jadi dua ni formulanya samalah, bacaan sebenar sama dengan bacaan tolak skrumeter panjang pula. Tolak skrumeter. Ralat sifar. Okey, sama je. Ni namanya angkut vernier. Tapi ni canggih sikit. Angkut vernier digital. Ni skor tolak skrumeter digital. Canggih lah sikit ni. Okey, dia canggih sikit. Okey, menyukat jisim. Menyukat jisim kita pakai penimbang. Penimbang digital. Penimbang digital. Okey, masa menyukat kita pakai jam radik. Jam radik digital. Jam radik digital. Macam tu. Okey. Suhu kita pakai termometer. Ada juga termometer digital. Termometer digital. Dapat memberi bacaan suhu dengan lebih tepat jitu kerana dapat menyukat suhu sehingga 0.1 degree. So, untuk ukur suhu kita lah, badan kita. So, ini menyukat urut arus. Ini adalah emitter digital. Emitter digital.
Okey, tepat jitu kerana dapat menunjukkan arus elektrik sehingga 0.01 ampere. Okey, jadi dia tepat sangat. Okey, kita masuk ralat. Ralat 2 iaitu ralat sistematik. Satu lagi ralat rawak. Okey, ada dua sini kan, sistematik dan juga rawak. Apa itu sistematik, apa itu rawak? Okey. Okey, sistematik ni lebih kepada sesuatu alat pengukur. Jadi alat tu sendiri yang rosak, ya. Contohnya ralat sifar. Ralat sifar ni termasuk ralat sistematik sebab dia adalah disebabkan oleh pengukur. Alat mungkin tak jitu. Cara mengatasinya, mengendalikan eksperimen dengan berhati-hati. Satu lagi, kita ulangi. Okey, kita ulang eksperimen beberapa kali lah untuk dapatkan kejituan bacaan dia. Okey, ralat rawak pula. Okey, ketidakpuasan, ketidakpastian pengukuran yang disebabkan oleh pemerhatian. Pemerhatian mata kita ke semasa membuat pengukuran. Contohnya adalah ralat parallax. Ni ralat parallax, sini ralat sifar. Jadi ralat parallax ni di bawah ralat rawak. Okey. Cara mengatasinya adalah mengurangkan ralat dengan mengambil bacaan ukuran untuk beberapa kali. Dan mengambil nilai bacaan purata. Okey. Mengurangkan kesan ralat parallax mata, memerhati hendaklah berserenjang dengan skala. Okay, mata kita hendaklah serenjang dengan skala alat pengukur. Jadi itulah ceritanya sedikit. Okey. Purata. Dah. Korang boleh salin dulu. Okey, jom kita masuk soalan yang berikutnya. Okey, sini. Membuat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar. Okey. Jadi, apabila pengukuran sesuatu tidak dijumpai oleh seorang saintis semasa menjalankan kajian pencatatan saintis, cara terbaik adalah membuat anggaran. Okey, terlebih dahulu. Okey. Ni membuat anggaran kita. So, contohnya panjang sebatang pensel, meja dan sebagainya. So, kat sini kata, apakah beza antara ukuran panjang meja dengan pensel? Ukuran anggaran dengan ukuran panjang meja, pembaris ukuran sebenar. Okey, nak ukur ni. Jadi kat sini kita boleh beritahu bahawa ukuran panjang meja dengan pembaris lebih tepat daripada ukuran panjang meja dengan pensel. Itu je bezanya dengan pensel. Okey. Dengan pensel. Okey, termasuk sikit lagi. Tengok apa yang ada ni. Ni membuat anggaran ukuran luas daun. Ukuran luas yang tidak bersegi, kan. So, luas ialah besar suatu kawasan. Unit SI, unit luas ialah kita pakai meter square. Okey, untuk objek sekata. Luas boleh diukur menggunakan rumus. Contohnya luas segi 4 tepat. Okey, kalau luas tidak sekata, kaedah kertas graf namanya. Kertas graf macam ni lah. Sebab dia tak sekata, kita gunalah kertas graf. Ya. Okey, ni apa ni? Objek tidak sekata. Okey.
Anggaran pula jika kita menggunakan batu. Jadi batu ni susah nak ukur kan. Jadi dia tenggelamkan dalam air. Jadi kat sini apa ni? Oh, ni 5 lah ni. Okey, 5 helai jadi 5 gram. Okey, membuat anggaran isi padu. Isi padu sekata dapat dikira menggunakan rumus. So, manakala objek tidak sekata perlu dianggarkan menggunakan kaedah sesaran air. Namanya sesaran air. Okey, kaedah sesaran air. Okey, kita buat latihan sini sikit ni. Apa ni kata ni? Apakah bacaan tolak skrometer di bawah? Okey, anggarkan luas lukisan tapak tangan di sebelah jika setiap petak mewakili 1.2 cm. Okey, ini mewakili apa? Oh, sebelum tu nama. Okey, apakah bacaan ini? Ni tak boleh nak buat lah. Okey, agaknya berapa ketul ni nak buat ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okey, agak-agak 24 lah. Okey, 24. Lebih kurang lah ya. Cuma beri di atas suatu penimbang, nilai yang ditunjukkan oleh ini adalah 55 kg. Apakah maksud nilai ini? Ini namanya nilai jisim. Ini namanya nilai jisim. Nilai jisim Chong. Senang je. Okey, seterusnya kita nak masuk sikit lagi teknologi dan inovasi dalam alat pengukuran. Okey, kat sini kita ada komonitor untuk perjalanan dan juga menyukat tekanan darah. Ni antara alat-alat inovasi yang dicipta oleh saintis kepada kita lah. Bolehlah kita ukur darah kita dan sebagainya. Okey, lagi ketumpatan. Ketumpatan kita pun dah belajar juga, di mana jisim bahagi dengan isi padu. Jisim bahagi dengan isi padu. Okey. Lagi, imbas kembali maklumat telah anda pelajari di sekolah rendah, bahan yang kurang tumpat akan terapung. Kurang tumpat akan terapung dan berada di atas. Bahan yang lebih tumpat daripadanya, manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam dan berada di bawah. Berada di bawah. Contohnya air serapun di permukaan air dan batu tenggelam. Okey, inilah contoh-contohnya ya. Jadi kita gunakan air sebagai kita punya standard kita. Sebagai standard kita. Air adalah 1.00. Air diukur sebagai standard kita. Okey, bahan yang kurang tumpat daripada air, so akan timbul. Okey, akan terapung. Manakala bahan yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Okey. So, pengiraan ketumpatan kita, jisim cecair X. Oh, ni cecair X menjadi 320. Berapakah ketumpatan air tersebut? So, 320 kita tolak dengan 230. So, kita dapat 90 degree. 90 gram. Jadi, ketumpatan kalau ikut jisim bahagi isi padu. So, jisim kita 90. Isi padu kita adalah 50. So, jawapannya adalah 1.8 gram meter. Negatif 3. Sebab di padu negatif 3. Okey. Okey, kita ada slide lagi. Kita agak sampai bawah ni tu, sikit lagi tinggal. Menentukan ketumpatan objek dengan menggunakan kaedah sesaran air. Sesaran air tu yang tadi tu. Yang tadi. Mana tadi? Hilang dah. Ni namanya sesaran air ni. Okey, sesaran air. So, menentukan ketumpatan objek dengan menggunakan kaedah sesaran air. Ketumpatan objek tidak sekata boleh ditentukan dengan menggunakan kaedah sesaran air. Okey, sesaran
Sesaran air. Okey. Kaedah sesaran air ni kaedah digunakan bagi menyukat isi padu satu objek sekata. Mari kita lakukan aktiviti seperti di bawah. Okey, ini antara aktiviti kita. Okey, ni kita ambil kat sini lah guys. Sikit lagi. Kita ambil kat sini dah lah. Okey, sini dia beritahu bahawa batu benang silinder penyukat adalah sebanyak 100 ml. Okey, penimbangan air dan prosedur. Okey, jika seketul batu ditimbang dan bacaan jisim tersebut ialah direkodkan. Okey, 50 ml air dituang ke dalam silinder penyukat. Jadi bacaan awal isi padu diambil. Okey, batu itu diikat dengan seutas benang. Jadi batu itu diturunkan dengan perlahan-lahan ke dalam silinder penyukat sehinggalah keseluruhan. Okey, di dalam rajah di bawah. Okey. Okey, dah tak ada dah. So asalnya 50. So bacaan akhir dia. Okey, lagi kata ni, aras air yang baru dibacai bacaan akhir isi padu. Okey, bacaan akhir isi padunya arah baru. Tentunya isi padu ditentukan dengan keputusan. Okey, jisim batu ni kena kira sendirilah, nanti kena buat lah eksperimen sebab dia tak bagi bacaan. Jadi kena buat sendiri, kena buat eksperimen sendiri nanti bila-bila masa lah kan. Nanti dapatlah ketumpatan. Okey guys, satu lagi tinggal sikit ni ya. Okay, perbezaan ketumpatan dalam kehidupan oleh itu sebab ais kita ni kurang ketumpatan, kurang tumpat daripada air, maka ais ni akan terapung di permukaan air. Belon yang berisi gas helium juga terapung ya sebab dia kurang tumpat. Kerana helium kurang tumpat. Kayu balak diangkut menggunakan air kerana kayu balak kurang tumpat berbanding dengan air. Okey lah guys, saya rasa sampai sini dulu kot untuk hari ni. Ni banyak lagi ni eksperimen. Dah habis dah pun. Sebab korang pun dah belajar sebenarnya kan. So okey guys, so Amar, tahniah Amar masuk asrama. So belajar elok-elok kat asrama ya Amar ya. Jadilah pelajar yang baik dan juga pelajar yang sentiasa rajin-rajin kat asrama. Ya. Zaki pun sama, Zaki kan belajar betul.